Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung untuk topik metrik. So, maaf hari ini saya tak dapat buat kelas face to face menggunakan Meet, tetapi saya cuba bagi you all video ni lah. Harapnya you dapat faham, tapi sekiranya ada sebarang soalan ataupun pertanyaan boleh terus tanya dalam grup Telegram, okey? Okey, jadi hari ini kita akan sambung iaitu tajuknya adalah penentu metrik. So, penentu metrik ini ada dua, sama ada dalam metrik 2/2 ataupun metrik 3/3. Tetapi kadang-kala ada juga keluar dalam soalan metrik 4/4, tetapi tak banyak lah, tak kerap. Yang inilah selalu kerap. Okey. Okey, penentu ialah penentu kepada satu metrik kepada satu skala yang didapati daripada suatu operasi ke atas unsur-unsur metrik itu, di mana penentu hanya boleh didapati daripada metrik segi empat sama. Sebab itu saya kata kat sini dia perlu sama 2/2 ataupun 3/3. Tetapi jika soalan metriknya 3/4, dia minta you cari penentu metrik, automatik tidak akan ada penentu metrik sebab dia bukan segi empat sama. Itu adalah syarat dia, okey? Okey. So kita lihat pada contoh. Untuk contoh, jika diberi metrik 2/2 iaitu 3, -9, -7 dan 5. Okey, kita lihat metrik first ni dulu. Cara dia adalah, yang pertama kita darabkan belah kiri dan kanan ini iaitu 3/5. Kemudian kita wajib, kita kena guna tolak iaitu -9, yang ini pula -9 darabkan dengan -7. Okey, dan bila kita selesaikan, jawapannya adalah -4/8. Oleh itu, ini metrik A kan? Oleh itu, ini adalah jawapan untuk penentu bagi metrik A. Di mana kadang-kadang soalan dia tak tanya penentu, dia buat dalam bentuk palang macam ini. Bila keluar palang macam ini, bermaksud awak kena cari penentu. Ingat Okey, kita lihat yang kedua pula. Jika diberi untuk metrik B iaitu 2, -6, -4 dan juga 12, maka penentu metrik, lihat dia ada palang, ialah 2 darabkan dengan 12. Okey, dapat 24, ditolakkan pula dengan -4 darab -6, dia dapat 24. Jadi 24 tolak 24, jawapannya kosong. Okey, soalan. Jika dapat metrik jawapannya kosong macam ini, maka metrik itu tidak mempunyai songsangan. Songsangannya apa pula? Ini you akan belajar kejap lagi. Saya akan bagi lecture tentang topik songsangan. Jadi, kalau bila masuk topik songsangan, jika you cari penentu metrik, jawapannya ialah kosong, maka tak perlulah nak selesaikan songsangan untuk metrik tersebut. Okey? Okey, ini pula adalah untuk tadi 2/2, yang ini pula adalah metrik bagi 3/3. Dia agak sedikit complicated, dia ada dua cara lah, sama ada. Ini lihat cara pertama, tapi saya lebih prefer cara kedua. Tapi kalau nak guna cara pertama atau cara kedua tak ada masalah, as long as jawapan awak wajib betul. Okey, jika diberi macam gini metrik 3/3 dari 3 baris dan 3 lajur, maka dia suruh carilah penentu bagi metrik. Cara dia ialah sama macam yang 2/2 tadi tu, iaitu saya tulis balik dulu supaya awak semua faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Okey. So A31, ini dia tak bagi nilai, dia cuma bagi nombor dan kedudukan metrik saja. Okey, cara dia ialah you masih lagi menggunakan operasi darab, iaitu yang ini you buat satu baris, iaitu A11 darabkan dengan A22 darabkan dengan A33. Okey, yang ini. Tambah dengan yang ini pula. Okey, tambah. Okey, kalau lihat sepatutnya dia kena ada lagi penyambung kat sini kan, tapi dia tak ada. Jadi, bila tidak ada, awak kena ambil yang baris pertama ni, kena letak dekat sini. Dia memang cara dia macam gitu. Jadi, tulislah balik A11, A21, A33
A32. Nampak jadi dia ada nak teruskan dia. Tambah A12 darabkan dengan A23 darabkan dengan A32. Okey. Tambah. Sebab ni tak selesai lagi kan. Dia ada lagi satu. A13. Okey. Sekarang ni A13 darab dengan A21. Tapi tak tahu nak darab dengan mana. Jadi cara yang sama macam tadi. Kita ambil laju kedua ni. Kita letak dekat sini. Kita kena tambah dia. Okey. Jadi kita pun tulis balik nombor dia. A12. Yang ini adalah A22. Yang ini adalah A33. Okey. Okey, jadi kita tambahkan dengan A13 darabkan dengan A21 darabkan dengan A33. Okey, nampak yang ini Okey, lepas tu nak buat lagi tak tambah? Dah tak perlu sebab dia dah cover ke semua ni. Ni semua dah di cover kan. Dah cover, dah siap dah. Jadi tak perlu nak tambah lagi laju dekat belakang. Tapi kalau dia ada lagi satu, jadi awak kena tambah lagi satu. Okey, dah selesai yang buat yang ini. Sekarang kita nak buat tolak pula. Okey, so macam tadilah, macam matrik dua, dia mesti tolak pula. Ni panjang ni sambung sebenarnya tapi tak muat, saya buat kat bawah. Okey, A31 darabkan dengan A22 darabkan dengan A13. Jadi tolakkan dengan A31 darabkan A22 darabkan dengan A31. Tolak lagi sebab dia ada lagi kat bawah ni kan. Jadi yang ini A32 A32, A23, A11. A32, A23, A11. Okey, tolakkan lagi dengan terakhir ni pula. A33 darab A21 darab A12. A33 darabkan A21 darab A12. Okey. Lepas tu, nak tambah lagi tak? Tak payahlah sebab dah cover dah semua kat bawah ni. Dah cukup dah 3 ni kan. Jadi tak perlu nak tambah. Ni nanti kalau ada nilai dia, you masukkan je lah nilai dia. Maka dapatlah hasil dia. Okey, kita cuba lihatlah kalau ada tak contoh yang ada nilai Okey. Itu tadi cara pertama tau. Ni tadi yang saya sebut ni, ini cara pertama. Dia agak panjang sikit lah. Okey, yang kat bawah ni pula adalah cara kedua. Kalau dia melibatkan matrik 3 darab 3. Nak buat matrik 2 darab 2 pun boleh macam gini. Yang ini kita sebut dengan kaedah cofactor. Ni nama dia cofactor. So, sama juga nak cari penentu matrik juga. Okey, so kita lihat yang ini dia soalan dia masih lagi yang sama. Masih lagi menggunakan soalan yang sama. Okey, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okey, langkah dia yang pertama, yang ini kita kena lihat pada baris atas. Jangan lihat pada baris lain lihat ni je. Okey, langkah dia kita keluarkan laju pertama, baris pertama iaitu A11. Okey, buat macam ini. Kemudian kita lihat yang mana tidak berada pada baris dan laju yang sama. A11 kat sini kan. Okey, tidak berada pada baris dan laju yang sama. Jadi yang tinggal yang ini je. Okey, yang ini kita letak kat sini. A22, A23, A32, A33. Okey, dah selesai yang ini. Kemudian formula yang ini, awak jangan ubah-ubah dia kena tolak. So kita kena tolak, kita ambil pula baris pertama yang ini. Saya highlightkan hijau ni. A12. Okey, kita buat siap-siap kotak. Okey, so saya padam dululah supaya awak faham mana saya nak bulatkan tadi. Okey, lihat balik yang ini. A12 yang ini kan. Jadi kita jangan lihat baris dan laju yang sama. So yang tinggal adalah yang ini. Okey, kita letak kat sini. A21. A21. Yang ini A31. Okey, yang ini pula. Okey. A23, A33. Okey? Okey, kemudian kita kena tambah. Kenapa tambah doktor? Memang formula dia tambah, nampak ni. Sebenarnya kena terus tau, tapi saya tak muat, saya letak kat bawah tambah. Okey, kita keluarkan yang last sekali dekat warna hijau ni iaitu A13. Kita buat macam ni. Okey. So, kita lihat pada mana yang tidak mempunyai baris dan laju dia, iaitu baris dan laju yang sama. Tak boleh kan? Kita ambil yang ini.
Okay, ini kita letak dekat sini. Iaitu A21, A22, A31, A32. Okay, samalah macam ini So, bila dah dapat ni, nak buat macam mana pula kelas? Okay, tengok yang ni. Okay, A11 ni, A22, dia macam yang guna matrik 2.2 pula. A22 dan A33. Ni darab, tolakkan pula dengan A32 darab A23. Okey, ni tolak. Okey, yang ni kita turunkan kat sini. A21 darabkan dengan A33, tolak A31 darab A23. Okey, tambah. Okey, ni tambah kan. A13 ni turunkan kat sini. A21 darab A32, tolak A31 darabkan dengan A22. Maka awak akan dapat jawapan penentu matrik 3 darab 3. Ini kaedah yang kedua. Jadi tak kisahlah nak pilih yang mana, janji awak mana yang lebih awak faham lah. Okey, kita cuba lihat contoh lah. Yang tadi ni dah dicontohkan yang matrik 2.2 tu. So kita lihat cuba pada matrik 3.3 ni. Okey, kita guna kaedah yang pertama, iaitu tadi 4, negatif 2, negatif 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, kita guna kaedah yang pertama lah. Kaedah yang pertama saya cakap, okey, 4, 1, 1, darabkan dengan 1. 4, darab 1, darab 1. Tambah, yang ini pula. Okey, 0, darab 0. Tapi sebab kat sini tak ada apa-apa kan, jadi kita ambil laju pertama, kita letak balik kat belakang. 4, negatif 2, negatif 2. Okey, jadi 0 ni boleh darabkan dengan negatif 2. Tambah, yang ni pula. 1 darabkan dengan negatif 2. Kat sini tak tahu nak darab apa. Kita ambil ini letak kat belakang pula. 0, 1, 0. So, didarabkan dengan 0. Okey. Kemudian kita buat tolak pula. Okey, saya tukar warna lain. Tolak Okey, kita tengok 2. Negatif 2 darabkan dengan 1, darabkan dengan 1. Okey. Kemudian tolak lagi 0 darab 0 darab 4. 0 darab 0 darab 4. Tolakkan lagi pula yang ini. Okey, the last. 1 darab negatif 2 darab 0. Okey. Selesaikan. 4 darab 1, darab 1 dapat 4. Ini dapat 0. Ini pun dapat 0. Ini dapat negatif 2 Yang ini dapat 0, dapat 0. Jadi 4 tambah 0. Ini tolak-tolak jadi tambah 2. Maka jawapan dia ialah 6. Okey? Sebab tinggal 4 tolak negatif 2. Jadi kat sini dapat jawapannya 6. Ini untuk cara pertama. Okey? Cara yang pertama. So kalau you rasa ini lebih mudah, buatlah yang ini. Tapi kalau rasa cara yang kedua lebih mudah, buatlah cara yang kedua. Okey, ini saya tunjuk pula cara yang kedua. Kita masih lagi menggunakan matrik yang sama. Tak ada tukar. Jadi kita nak tengok sama ada kalau guna cara yang kedua, jawapan penentunya sama ataupun tidak. Okey, lihat yang ini. Kita menggunakan baris yang pertama juga. Ini kita akan menggunakan kaedah cofactor iaitu cara yang kedua. Okey, so langkah pertama adalah kita keluarkan setiap nombor yang ada pada baris pertama iaitu 4. Okey, formula dia mesti tolak 0 dan tambah 1. Okey, yang ini 1. Okey, so mula kita lihat yang ini, kita tak boleh letak kotak ni pada baris dan laju yang sama. Jadi kita letak kat sini 1, 0, 0, 1. Okey, lihat pula yang ini. Okey, saya padam dulu. Okey. Susah pula nak padam dia. Okey, tak apa. Kalau 0 ni, kita tak boleh letak pada baris pertama. Tetapi kita boleh letak pada laju yang sama. Jadi dia tinggal kat sini adalah negatif 2, 0, 1. Tambah 1 yang ni kan. So, tak boleh letak pada baris yang sama dan laju yang sama. Jadi, dia tinggal yang inilah. Iaitu negatif 2, 1, 0. Jadi, bila dah tinggal macam gini, maka kita selesaikanlah satu persatu. Iaitu ni 4. Okey. Ini
1/1 kita dapat 1. Darab, tolakkan dengan kosong darab kosong dapat kosong. Okey. Tolak. Okay, yang ni tak payah nak selesaikan sebab apa-apa pun kat sini jawapan dia kosong. Okay. Tambah 1 yang ini. Okey, kita lihat negatif 2 darab kosong, awak akan dapat jawapannya kosong. Okey, dan dia kena tolak. Negatif 2 darab 1, you akan dapat jawapannya negatif 2. Okey, jadi tinggal 4, 1 tolak kosong, 1 tambah 2. Okey, jadi bila you selesaikan 4 tambah 4 tambah 2, dapat jawapannya 6. So, samalah macam kaedah pertama tadilah. Tapi pada saya, kaedah kedua ni lebih mudah nak faham. Kalau kaedah pertama tadi, awak kena buat baris-baris dan pastikan yang awak gariskan tu betul. Kalau you tersalah satu nombor, maka jawapan awak akan salah. Okey. Jadi, untuk penentu matrik 3/3, yang ni sama dengan yang ini, boleh guna kaedah yang kedua ini atau kaedah pertama yang tadi. Tapi kalau penentu 2/2 ni, saya cadangkan hanya menggunakan kaedah yang pertama tu je lah. Iaitu contoh 3/2, negatif 4, negatif 2. Okey, 3 darabkan dengan negatif 2. Okey, tolak 2 darabkan dengan negatif 4. Jadi negatif 6 tolak negatif 8. Jawapan dia ialah negatif 6 tambah 8 dapat jawapannya 2. Yang ni simple lah. Tak payahlah nak buat tambah laju dan sebagainya. Okey, macam mana pula kalau tiba-tiba soalan dia ada matrik 4/4 macam yang kes you tengok dekat soalan C 4/4. Okey, kalau jadi soalan keluar 4/4, you boleh ada option sama ada nak buat kaedah pertama tadi tu ataupun kaedah kedua. Okey, kalau nak guna kaedah pertama, okey, saya cuba buat kaedah pertama bermakna awak kena tambah 3 baris dekat belakang dia. Okey, kalau you dapat soalan macam ini, C, iaitu matrik 4/4, memang kadang-kadang ni jaranglah keluar, tapi kadang-kadang ada juga keluar. Kalau keluar matrik 4/4, saya cadangkan you pilih pilihan pertama. Okey, cuba lihat Kalau pilihan pertama, macam ni you dah tambah kan? You dah buat, tapi you just tambah 3 lajur je kat belakang. Kenapa kena tambah 3 lajur? Sebab kita nak pastikan yang kat sini semua dia dapat pasangan dia. Okey, cuba awak lihat. Kalau yang ini, okey. Okey. Sehinggalah yang kat belakang ni, dia cukup pasangan dia 4. Jangan ikut sama bawah lah. Tapi kalau dia tak cukup lagi, tambah lagi satu lajur. Okey. Ini cara pertama lah. Dan yang ini semua tambah dan kita kena tolakkan yang naik anak panah ke atas ni lah. Okey. Cara kedua, bila guna cofactor, dia agak susah sikit kalau 4/4. Iaitu pertama, macam saya ajar tadi, kita kena keluarkan baris pertama. Okey. Dan kita kena guna formula yang ini dia mesti tolak, tambah. Kalau macam tadi, saya ajar kalau 3/3, yang pertama dia 4, okey, tolak, kosong dalam kurungan, tetapi tambah ni kan. Tapi kalau dia 4/4, you kena buat tolak 2 kali. Dan kemudian dekat dalam ni, kita kena letak 3. Sebab contoh 3 ni dekat sini. Okey, yang ini. Tapi dia tak cover adalah yang ini. Yang ini semua kena letak dekat sini. Jadi macam mana pula kat dalam ni? Kat dalam ni pula, you kena selesaikan yang macam ni. Yang macam first ni, kena tambah lagi lajur. Jadi agak susah kalau 4/4 nak guna kaedah cofactor. Kalau soalan keluar penentu 4/4, you gunakanlah kaedah yang pertama ni. Jadi cuma pastikan anak panah ni dia adalah you talikan dengan nombor yang betul. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk minor. So, apa itu minor? Minor ialah penentu bagi matrik M11, M1J. M1J iaitu MIJ. Dia bukan penentu matrik untuk semua macam awak cari tadi tu. Iaitu penentu matrik bagi yang berada pada baris dan kedudukan yang diberi. Okey, contoh jika diberi A, ni dia tak bagi nombor tau. Dia bagi macam tadi. A11 bermaksud A baris 1, lajur 1. A baris 2, lajur 1. Okey, dia kata diberi A sama dengan yang inilah. Dapatkan minor bagi M11.
Suka hati dia lah nak letak M ke Z ke T ke, tak kisah. Cuma you pastinya awak kena lihat kat belakang ni, M11. Bila M11 yang pertama ni baris. Yang kedua laju. Bermakna M11 baris 1, laju 1. Iaitu baris 1, laju 1. Dan dia mestilah yang ini, A11. Okey. Jadi minor, you lihatlah yang ini. Jadi yang mana dia tak cover pada baris dan laju dia. Yang ini nampak? Yang inilah yang awak kena letak kat sini. A22, A23, A32, A33. Kemudian A22 darabkan A33, tolak yang ini. A32 darabkan A23, dapatlah jawapan dia berapa. Okey? Okey, kita lihat pula kalau diberi adalah soalan dia kata cari pada baris M12. M12 makna dia pada baris 2, baris 1 dan dia ada pada laju kedua. Baris 1, laju 2, maka yang inilah. Okey. So, kita nak cari penentu bagi matrik bagi nombor A12 ni. Jadi kita jangan menggunakan baris dan laju yang sama. Jadi yang tinggal adalah A21 yang ini. Okey, letak kat sini. A23 letaklah kat sini. Kemudian you tolak, maka dapatlah hasilnya. Dan akhir sekali, kalau M31 membawa maksud dia berada pada baris ketiga, laju pertama. Baris ketiga, laju pertama ialah yang ini. Baris 3, laju 1. A31 di mana apa yang kena letak di dalam kotak dia adalah yang inilah. Nampak? A12, A22, A13, A23. So yang ini you tolak saja, maka dapatlah jawapannya. Ini kita sebut sebagai minor. Okey. Kalau soalan dia kata cari penentu matrik bagi A, you ada dua cara tadi yang saya kata, guna cofactor ataupun yang tambah laju. Tapi kalau dia kata minor, sebab dia kata minor maknanya kecil. Jadi kita just cari minor mana yang dia nak. M11 ke, M12 ke, M31. Okey, ini adalah contoh dia lah. Diberi A, diberi matrik 3.3 ni. Dia kata ketentukan minor bagi M11 dan M33. So, bila M11 bermakna baris 1, laju 1. Jadi, yang inilah. Okey, yang ini. Jadi, mana yang kita kena cover adalah yang ini. Dia tidak berada pada baris dan laju yang sama. 4, 3, 1, 4 letaklah kat sini. Bermakna, kita terus buat 4 dan 4 dapat 16. Tolak 1 dan 3 dapat 3. Maka minor bagi M11 ialah 13. Okey, manakala bagi M33. M33 bermaksud dia berada pada baris 3, laju 3. Iaitu baris 3, laju 3, mestilah yang 4 ni. Okey. Dan yang tak di cover, kita kena buang yang baris dan laju yang sama, iaitu dia cuma yang ini je lah. 1, 2, 2, 4. Okay, jadi kita cuba selesaikan. 1 dan 4, kita akan dapat 4. Tolak 2 dan 2 dapat 4. Maka jawapan dia kosong. Okey. Okey, seterusnya adalah untuk cofactor. Okey, jangan salah faham. Tadi tu, bila ditanya penentu, jadi awak ada dua cara. Pertama yang saya kata tambah laju, yang kedua cara cofactor. Tapi kalau soalan dia kata cofactor, dia bukan jawab penentu, cara dia berbeza. Okey, jangan tersalah. Okey, tak apa, kita terus tengok pada contoh. Okey, cuba tengok contoh. Okey, jika A ialah diberi matrik 3 darab 3, dia kata dapatkan cofactor bagi 1 dan 8. Okey, beza Kalau dia kata dapatkan penentu bagi A, maka kita ada dua cara lah, cofactor yang tadi tu ataupun kita guna kaedah tambah laju kat belakang. Tapi kalau dia terus direct, dia kata dapatkan cofactor bagi 1 dan 8. Jadi kita kena lihat 1 adalah ini. Okey, kita lihat dulu 1 yang ini. Okey, jadi bila 1 yang ini, okey, kita letak 1 tapi dia kata cofactor. Jadi yang mana dia tak sama dan laju yang sama, kita buang dia
Jadi yang tinggal adalah 3076. Jadi 3076. Okey. Kena ingat, bila nombor 1 ni, dia berada pada baris pertama, lajur pertama. Kena tambah. Baris pertama, lajur pertama. Ini cara dia. Okey. Baris pertama, lajur pertama. Okey. Yang ini wajib ada negatif 1. Boleh tak doktor tak nak letak negatif 1? Tak boleh. Cofactor dia mesti ada negatif 1. Kuasakan iaitu baris tambah lajur dapat berapa yang ini. Okey, so cuba kita buat dulu. Negatif 1. 1 tambah 1 dapat 2 kan? Okey, kita terus buat. 3 darab 6 dapat 18 tolak 0. Jadi negatif 1 kuasa 2, 18. Guna kalkulator, jangan guna congak. Okey, kadang-kadang kalau awak guna kalkulator, negatif 1 kuasa 2, kalau awak dapat jawapannya positif 1, maka letak kat sini positif 1, darabkan dengan 18, jawapan awak adalah 18. Okey, boleh Okey, sekarang kita lihat pula 8. 8 adalah ini, iaitu dia berada pada baris ketiga, lajur pertama. Okey, formula dia mesti negatif 1, 3 tambah 1, maka yang mana dia tak cover? Okey, iaitu yang inilah. Okey, kita letaklah 2, 3, 4, 0. Jadi kat sini negatif 1 kuasa 4. Okey, terus buat 2, darabkan 0, you akan dapat 0, tolakkan dengan 12. Nampak 4 dan 3 dapat 12. Okey, negatif 1 kuasa 4, negatif 12. Guna kalkulator, negatif 1 kuasa 4 dapat berapa? Okey, kalau guna kalkulator, jawapan dia adalah negatif 1. Darabkan dengan negatif 12, maka jawapannya adalah 12. Kalau awak guna congak, awak akan fikir jawapan dia ialah 1 tau. Jadi jawapan awak nanti akan jadi negatif 12. Jadi nasihat saya, sila guna kalkulator untuk cari negatif 1 kuasa 4. Baru tahu jawapan dia negatif 1 ataupun positif 1. Barulah you darabkan dengan hasil kat dalam ni. Maka awak akan dapat jawapan dia lah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada tajuk matrix adjoint. Okey, matrix adjoint dia saling bersangkut paut dengan apa yang saya ajar tadi itulah. Matrix adjoint ialah yang pertama awak kena cari cofactor dahulu. Okey, so kita lihat contoh dia terus. Okey, tengok contoh-contoh dia. Okey, soalan kalau tanya, sila cari matrix adjoint. Langkah pertama, cari cofactor. Kedua, masukkan jawapan cofactor dalam yang asal. Dan yang ketiga, buat transposisi. Dia saling berkaitan lah semua. Okey, macam saya cakap tadi, ada tiga step yang you kena follow bila soalan tanya matrix adjoint. So, pertama cofactor. Cofactor bermaksud awak kena cari setiap satu persatu ni adalah cofactor dia. Contoh untuk cofactor 1 ni. Dia berada pada baris pertama, lajur pertama Jadi kita masih lagi menggunakan baris pertama, lajur pertama. Kita menggunakan formula negatif 1, 1 tambah 1. Dan yang inilah di baris pertama, lajur pertama kita ambil ni. 3076. Okey, bila awak selesaikan dapat 18. So, seterusnya kita buat pula pada baris pertama, lajur ketiga. Baris pertama, lajur ketiga. Okey, baris pertama, lajur ketiga iaitu yang inilah. Okey. Okey. Negatif 1, 1 tambah 3, 5, 3, 8, 7. You selesaikan dapat 11. Dan kemudian you buat satu persatu sehinggalah selesai semua. Okey, untuk kes yang ini, dan akhir sekali saya cuba bagi contoh. Kalau yang ini ialah 32. 32 baris 3 lajur 2. Baris ketiga lajur kedua yang inilah. Okey. Jadi kita letak baris negatif 1, 3 tambah 2. Okey. 1540 dapatlah 20. Okey, jadi bila dah selesaikan semua, ini semua,
Yang mana awak dapat ni, awak kena letak dalam matrik. Patutnya matrik asal yang ini kan. You tukar. Okay, awak tukar. Contohnya, yang ini 18. 18 ni tukar dekat tempat baris pertama, laju pertama. 18. Okay, you buat semula ikut kepada kedudukan yang awak cari. Jangan sesuka hati letak. Macam ni, baris pertama, laju kedua dapat negatif 30. Okay, baris pertama, laju ketiga awak dapat 11. Okay, so you susun sehinggalah you complete menggantikan matrik asal. Jangan tak susun pula. Kalau you buat tunggal langgang, jawapan akhir awak akan salah. Okay. Betul So, saya dah susun tadi samalah macam ini. Okay, ni pun dah sama. Saya cakap tadi, langkah pertama buat cofactor. Okay, buat cofactor. Okay, langkah yang kedua saya kata masukkan ke dalam yang asal, tukar. Dan yang ketiga buat transposisi. Akhir sekali awak kena buat transposisi. Transposisi macam saya ajar, baris pertama dia akan jadi laju pertama. Okey, cuba lihat, kita buat. Jawapannya nanti ialah, okey, baris pertama dekat laju pertama kan, 18, negatif 30, 11. Okey, baris kedua akan jadi laju kedua. 16, negatif 26, negatif 9 dan akhir sekali baris ketiga, Allah padam, tak nampak. Okey, baris ketiga dia akan jadi laju ketiga. Okey, baris ketiga dia akan jadi laju yang ketiga. Inilah jawapan akhir awak nanti bila dia kata matrix adjoint. Nampak Pertama buat cofactor, buat satu persatu ni, dah dapat nilai semua, masukkan ke dalam matrik asal, gantikan soalan dia, kemudian buat transposisi. Inilah jawapan akhir untuk matrik adjoint. So, matrik adjoint tu dia agak banyak sikit lah jalan kerja dia. Biasa kali ni saya akan bagi markah 10 hingga 12 markah. Okay? Okay kelas, kita sambung kepada matrik songsang. Matrik songsang, kalau ikutkan sebenarnya ada dua cara. Pertama, adjoint dan penentu. Dan yang kedua, penghapus Gauss-Jordan. Tetapi untuk matrik Mathscom ni, saya cuma ajar adjoint dan penentu sajalah. Okey, bila disebut adjoint dan penentu, pertama awak kena buat adjoint yang macam saya bagi topik yang tadi tu. Saya baru je tadi. Itu pertama, kita buat cofactor. Yang kedua, kita letak gantikan dalam matrik asal. Yang ketiga, kita buat transposisi kan. Okey, so kena lihat dia kata adjoint dan penentu. Jadi kita tambah akhir sekali ialah jawapan akhir nanti kena bahagi dengan penentu. Okey, inilah dia. Nampak adjoint dan penentu di mana matrik songsang dia mesti ada negatif 1. Sama macam fungsi yang awak belajar tu. Sama ada nak A1 ke Z1 ke tak kisah. Yang ini tengok kepada nama matrik dia. Okey. So kita lihat terus pada contoh. Okey, diberi A ialah diberi A seperti yang ini. So bila dia kata cari kaedah songsang menggunakan adjoint dan penentu, okey. Langkah pertama saya nak you cari penentu dulu. Nak cari penentu ada dua cara. Sama ada pertama yang saya ajar tu you tambah laju tu kan. Atau cara kedua kita guna kaedah cofactor. Untuk yang ini, contoh ni dia menggunakan kaedah cofactor. Cofactor adalah langkah pertama dikeluarkan dulu baris yang pertama iaitu 0, 2, 2. Yang ini jangan nak tukar. Yang ini ni kena tolak dan ini kena tambah. Memang itulah dia. Kemudian barulah kita penuhkan dalam kotak ni. Contohnya kalau kosong ni, okey, kita letaklah 3, 2, 0, 5. Kalau 2 kita letak negatif 1, 1, 2, 5. Dan kalau 2 ni kita letaklah negatif 1, 3, 1, 0. Okey, kemudian kita selesaikan dia. Maka kita akan dapat jawapan untuk penentu matrik bagi A. Jawapan dia ialah 8. Bila dia jawapan adalah selain daripada kosong, maka dia ada matrik songsang. Jadi awak kena teruskan buat jalan penyelesaian dia. Tapi kalau awak kira-kira, sebab itulah kenapa saya suruh buat penentu dulu. Kadang-kadang kalau awak buat terus dapat jawapannya kosong, jadi awak tak payah nak selesaikan. Memang jawapan dia tidak akan ada matrik songsang
walaupun soalan minta awak buat matrik songsang. Tapi kalau didapat selain daripada kosong, maka awak kena buat. Dah cari penentu, langkah seterusnya buat add join. Okey, untuk add join, macam tadi yang saya cakap, yang pertama adalah awak kena cari satu per satu setiap nombor ni. Macam tadi yang asal ialah yang ini kan. Betul? Padam sikit, tak nampak saya. Okey, asal ialah 0, negatif 1, 1, 2, 3, 0, 2, 2, 5. Jadi awak kena cari cofactor setiap satu kat dalam ni. Kena ingat mesti ada negatif 1, baris tambah lajur, kemudian barulah darabkan dengan kat dalam ni. Contoh kalau yang ini, 0, ini baris lajur baris 1, lajur 1 kan. Jadi you buat negatif 1, 1 tambah 1, okey. Kemudian, tengok yang ni. 3, 0, 2, 5. Okey, barulah selesaikan dapat berapa. Okey. Kalau yang kat nota ni, kat nota ni dia tak ada sediakan negatif 1, baris tambah lajur tu. Tapi sebenarnya ada. Okey, cuma tak buat je kat sini. Contoh ini dapat 15. Kenapa kena buat yang ini? Sebab nak tentukan kat depan dia ada negatif ataupun positif. Kalau awak tak buat, kadang-kadang jawapannya perlu negatif 15. Tapi awak dapat positif 15. Contoh dia macam gitulah. Okey, so bila dah siap cari setiap satu ni, tukarkan dia menggantikan matrik asal ni. Okey, contohnya 1-1 tadi dapat 15. Okey, you susun ikut kedudukan. Baris 1, lajur 2, 7. Okey, letak kat sini. Baris 1, lajur 3. Okey, negatif 3 letak kat sini. Okey, dah susun. Buat transposisi. Tukar kedudukan iaitu baris pertama. Baris pertama jadi lajur pertama. Okey, baris kedua jadi lajur kedua. Dan kemudian baris ketiga dijadi lajur ketiga. Okey, susun macam ini. Bila dah buat macam gini, last kali, barulah awak kena bahagikan dengan penentu. Okey, tengok balik ke atas tadi, penentu dapat 8. Okey, bila dah buat last kali, dah tukar transposisi tadi tu. Okey, barulah bahagikan dengan 1/8. Ini buat kecil kan, 1/8. Salinlah balik semua ni setelah buat transposisi. Okey. Jadi setiap ni semua kena bagi dengan 1/8. Jangan awak nak buat mudah. Ada pelajar dia salin negatif 10, negatif 2, 7 ni. Dia salin semua kan. Kemudian dia buat terus. Dia buat 8 macam ni. Ewak-ewak, banyak cantik. Jawapannya patutnya macam gini. Nampak Kalau you boleh kecikkan. Awak boleh kecikkan dia, kecikkan. Contohnya negatif 2. Ni saya ambil negatif 2/8. Boleh kecikkan dengan sifar 2 dapat negatif 1/4. Inilah jawapan akhir dia. Tapi jangan buat perpuluhan. Saya tak nak. Dalam pecahan saja. Tapi kalau tak boleh nak kecikkan, contohnya macam ini. Biar je lah kekal. Tak payah nak tukar ke perpuluhan. Kalau boleh kecikkan je, you kecikkan. Okay. And lastly, tajuk yang terakhir untuk topik matrik ini ialah petua Cramer. Petua Cramer ni mungkin you pernah belajar lah masa Mat 1 ke, masa belajar sekolah dulu ke, saya tak tahulah kan. Okey, untuk petua Cramer ni dia lebih mudah lah daripada matrik adjoint ni. Iaitu kalau dia adalah matrik 2/2, cuba tengok. Kalau matrik 2/2, okey, jika diberi matrik asal ialah A11, A21, A12, A22. Kemudian matrik yang kedua adalah B1, B2. Cara dia adalah nak cari nilai bagi X1. Kita letak yang kat belakang ni, kita letak dekat depan. Okey, yang belakang ni kita kekalkan yang kat sini. Okey, dan nak cari nilai yang kedua ni pula. Okey. Yang ini kita kekalkan. Dan yang B1, B2 kita letak kat belakang. Dan kita kena bahagi dengan penentu. Wajib cari penentu. Okey, kalau macam ini agak susah sikit nak faham kan? Saya bagi contoh.
Okey, cuba lihat contoh. Diberi petua Kramer adalah, kita lihat 2, -5, 3, -2, X1 dan X2 dan diberi B ialah 5, 4. Sila cari nilai bagi X1 dan X2. Okey, so langkah pertama cari penentu metrik dulu. Cari penentu metrik macam biasalah. Bila 2 darab 2 iaitu 2 darab -2 tolakkan dengan 3 darab -5. You akan dapat jawapannya 11 . Okey, langkah pertama adalah yang B ni kat belakang ni kita letak kat depan dulu. Okey. Saya contohlah. Ni kita letak kat depan. Yang ini metrik A asal ni, yang ni kita kekalkan dekat belakang. Bahagi dengan penentu. Okey. Jadi 5 darab -2 tolak 4 darab 3 per 11. 11 ni ialah penentu ni, dapat 2. Untuk X kedua pula, okey, padam dulu. X kedua ni pula ialah, okey, yang ini, B ni pula letak dekat belakang. Sebab dia kata nilai yang kedua. Okey. Dan yang ini, yang asal ni kat depan, kita letak kat depan. Okey. Perkan dengan penentu. Jadi 2 darab 4 tolak 5 darab -5. Per 11, jawapannya ialah 3. Senang kan untuk metrik 2 darab 2. Cuma awak akan ingat kedudukan. Cara dia adalah bila soalan kata X1, maka yang kat belakang ni kita letaklah kat depan sebab dia kata nombor 1. Tapi bila soalan nombor 2, yang kat belakang ni kita letaklah kat nombor 2. Berlaju kedua. Okey, kalau kita lihat pada metrik petua Kramer untuk 3 darab 3, metrik 3 darab 3 adalah, okey, langkah pertama kita carilah penentu metrik. Yang ini diguna kaedah cofactor kan. Iaitu kita keluarkan baris pertama, 4, 2, 3. Kemudian kita masukkan dalam setiap kotak dan kita dapat jawapannya 7. Okey, dah enough untuk petua Kramer. Untuk penentu lah. Okey, kemudian bila saya cakap nak cari nilai pertama X, yang dekat belakang tu, yang kat belakang yang ini, okey, yang ini semua, kita letaklah dekat depan. Mana? Kita letak kat depan ni. Tapi yang baris laju kedua, laju ketiga, kita kekalkan yang asal. Okey. Okey, kemudian dibahagikan dengan penentu. Cara yang ini kita guna kaedah cofactor pula. Jangan terlupa. Iaitu kita keluarkan baris pertama ni, kita letak kat sini. Okey. Kita buat satu persatu, dapat jawapannya 700. Untuk X2 pula, yang nilai besar ni tadi, kita letak kat baris kedua. Tapi laju pertama, laju ketiga kekal. Okey, buat cara yang sama macam X1 dapat 600. Dan akhir sekali, bila dia nak minta nilai ketiga, maka nilai besar tadi letaklah kat laju ketiga. Baris pertama dan baris kedua kekal ikut soalan asal. Kita selesaikan yang ini, bahagi dengan 7, dapat 300. Ini jawapan dia lah akhir sekali. Ini adalah untuk petua Kramer. Okey, sampai sini sajalah untuk topik metrik. Kalau ada soalan, sila tanya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.